Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca tafsir Al-Azhar surah An-Nisa ayat yang ke-46, juzuk yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Kemudian datanglah ayat berikutnya menerangkan keterangan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi di dalam agama. Apa dia? Kata Allah pada ayat 46, minal ladzina hadu, dan daripada orang-orang yang menjadi Yahudi itu, yuharrifunal kalima am mawadhi'i, mereka itu ada yang merubah-rubah kalimah-kalimah daripada tempatnya, merubah isi kandungan kitab daripada sepatutnya kepada yang lain. Ini perangai Yahudi. Okey, ayat yang ke-46 surah An-Nisa. Jadi kalau kita pun duk ubah-ubah ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, kita pun sepupu dia, adik-beradik dia duk ubah ayat dalam Taurat, dia ubah ayat kok suka dia nak ubah. Hak mana selesai, yang mana dia sesuai ikut, dia ikut. Mana yang dia tak sesuai, dia ubah. Ini golongan Yahudi. Dan golongan Nasrani kerjanya ialah mengubah ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya. Baik, ini adalah peringatan Tuhan kepada Rasul dan pengikutnya bahawasanya kitab Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa telah banyak dirubah-rubah isinya oleh orang yang mengaku dirinya Yahudi itu. Ini dia. Sebab tu kita tak boleh ubah hukum. Orang Yahudi dia banyak ubah hukum. Sebab tu Allah laknat dia, Allah murka pada dia. Sebab Yahudi ni kerja menukar hukum. Saya takut hari ni apa yang kita buat menukar hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengubah hukum Nabi dan kitab di zaman dulu oleh orang Yahudi, oleh orang-orang alim ataupun pendeta-pendeta Yahudi, nama dia rahib. Rahib-rahib inilah yang mengubah hukum-hukum yang ada pada zaman itu mengikut sekehendak hati mereka. Saya takut hari ini yang mengubah perintah-perintah Allah rahib-rahib, orang agama. Orang awam dia tak berani nak ubah. Orang bodoh macam kita ni, tak ada erti apa macam kita lah, dia tak berani nak kacau hukum Tuhan. Tapi yang berani nak ubah hukum Tuhan ni, yang rasa pandai. Kalau seorang rasa pandai, tak jadi lagi. Dia kena buat ramai-ramai rasa pandai, maka dia pun mengubah hukum Tuhan. Sebab bila ramai-ramai buat, orang tanya, pasal apa ubah macam ni? Ni kami dah sepakat ramai-ramai ni. Jadi kita tak erti ni jadi keliru. Nak ikut Nabi kan? Nak ikut ulama'. Zaman sekarang ni orang tanya kan, Nabi belah kiri, ulama' belah kanan. Nak ikut siapa? Bila ada seorang ustaz kata kena ikut belah ulama' lah, marah kat ustaz tu. Apa ikut ulama' pula, ikut Nabi lah. Tapi yang mereka sekarang pun semayang berjarak ni pun ikut ulama'. Ada ikut Nabi? Tak marah pun tak. Padahal dalam duk mengata tu, kita sendiri tinggalkan Nabi, ikut. Sampai bila nak kaji kita pun tak tahu, supaya dirapatkan balik saf. Tidak ada mana-mana dalam kitab yang mengatakan bila nak semayang Jumaat kena ada 3 suntikan. Kitab mana yang kita ikut sekarang ni? Rukun mana yang kita ikut sekarang? Adakah kita mengubah hukum
mengubah rukun, menambahkan rukun. Orang Yahudi dulu dilaknat oleh Allah sebab mereka merubah hukum. Seolah-olah hukum tu tak sesuai pada mereka, mereka buat hukum yang baru. Maka apa jadi pada mereka? Dilaknat sampai kiamat. Jadi jangan kita jadi macam itu. Belum terlambat lagi untuk kita taubat, perbetulkan balik, dan kita tetap ikut Nabi, ikut Tuhan, walaupun kita rasa macam membahayakan nyawa. Macam budak kecil disuruh bersunat. Dia suruh bersunat, budak tu paling afdal dia kalau boleh sebelum akhir balik lah. Budak-budak perempuan pun sunat. Rasa berat nak sunat ni. Budak perempuan kecil kemetok lagi. Tapi pasal itu perintah Allah. Semua orang sunat. Yang tu pasal apa kita tak fikir pula? Nak menyelamatkan nyawa pula. Lagi bahaya. Melukakan, memotong sana, buang sini. Sembahyang rapatkan saf, dia tak bahaya apa, tak ada siapa potong lah. Luka pun tidak. Jadi ingat ayat yang kita sedang tafsirkan sekarang ni. Jangan kita jadi macam Yahudi, iaitu menukar-nukar daripada perintah yang diturunkan oleh Allah. Apa yang disabdakan oleh Al-Quran ini setelah diselidiki oleh ahli-ahli secara ilmiah, telah nyata kebenarannya. Penyelidikan itu telah menunjukkan bahawa isi kitab Taurat yang dinamakan Perjanjian Lama tidaklah lagi sebagai catatan yang asli daripada Nabi Musa. Sudah banyak ditokok, ditambah atau dirubah. Yang merubahnya bukan orang lain, melainkan kepala-kepala orang agama Yahudi itu sendiri. Ini yang saya kata tadi. Orang awam nak ubah kan? Tak. Yang berani ubah siapa? Kepala-kepala dia tu. Sampai bila ni orang yang nak mengubah agama ni? Sampai kiamat. Akan adanya kepala-kepala agama ni yang kerja dia nak mengubah agama. Orang awam macam kita, kita takkan berani ubah. Kita ni jangan kata nak ubah agama, nak ubah mikrofon pun tak berani. Di masjid ada tak mikrofon? Ada tak speaker? Ada tak amplifier? Orang awam tak berani ubah. Dia nak, dia dah set lah. Dah set dah tu. Yang ni jarum tang sini, yang ni jarum tang sini, yang base dia jarum tang sini, base dia jarum tang sini, yang ni jarum tang sini. Kemudian ditulis pula jangan diubah. Dia lekat pula situ. Agak-agak siapa berani ubah? Pengurusi pun tak berani ubah. Yang berani ubah Parlimen ya. Dia yang berani ubah. Bila dah set, siapa yang set? Yang setnya ialah toke kedai. Cina amplifier tu datang. Dia mari pasang, dia mari set up, dia setting. Kemudian dia ajar pada Tok Imam, dia ajar pada Tok Bilal. Pengurusi cekak pinggang tengok, AJK duduk termenung di lantai. Yang bagi-bagi fokus apa? Tok Bilal. Sebab dia nak azan. Nombor fokus lagi siapa dia? Pak Leman. Pak Zaid dia pegang kunci. Maka kerja kamu apa? Azan. Cina tu kata apa? You kalau usik ni jangan usik. You switch on off saja. Kalau you mau pakai you tekan ini. Sudah habis pakai you tutup. You jangan usik, sudah setting cantiknya. Itu pesan Cina. Maka Pak Leman ke, Cik Zuhaimi ke, si Ustaz Izul ke, Ustaz Ahmed ke, kerja dia hanya bang jadi imam baca Quran tu sausik. Pak saya dah setting elok. Tiba-tiba makmum biasa pi usik, kena hambat lah. Oh halau. Tak, maka orang awam tak berani usik. Kunci pintu nak masuk pun tak ada.
Kerja dia ialah ikut saja. Tok bila azan jawab, tok imam sebut amin, kami pun amin. Tengok-tengok tuan-tuan, yang berani ubah benda tu siapa? Yang ada kuncinya. Siapa yang berani ubah amplifier tu? Yang tengok hari tu, ni tak sedap lagi ni, dia berdengung, dia pergi ubah pula. Mai kawan ni pula, apa berdengung kuat sangat? Buka lah. Mai pengurusi kata, hampa tak reti, kawan ni buat pula. Lama-lama jadi apa? Jadi macam bujang lapuk masak ayam. Pi Ramli buah garam, sukses. Mai Sudin pula, oh apa ini kurang masih nak beli dah apa ini. Datang Aziz pula, pergi sembuh sekali, jatuh garam beru. Alamak, kata dia. Apa jadi? Sebab tu yang nak mengubah agama ni ialah orang hak tahu benda tu. Kita tak tahu, Cik Norma tak tahu. Orang awam macam kita ni tak berani nak ubah hukum. Yang berani mengubah hukum ialah orang yang ada jadi kepala agama, ketua agama. Maka kalau ketua agama mengubah, yang bawah ni pun ikut sahajalah. Dan itulah yang berlaku sekarang. Terlalu banyak yang diubah atas alasan darurah dan sakit. Maka ubahlah satu-satu. Kita rasa hak cara sekarang ni lebih baik daripada cara Nabi. Apa hukum dia? Yang kita duk buat ni lebih utama daripada cara Nabi. Seolah-olah cara Nabi ni bawa penyakit. Subhanallah, Masya Allah. Apa nak jadi umat Islam ni? Dengan Nabi dia sendiri pun dia pandang buruk. Dengan cara Nabi pun kita boleh pandang buruk. Boleh bawa penyakit. Kena duduk jauh-jauh. La ilaha illallah. Tak rasa berdosa ke? Tak rasa berdosa ke? Okey. Saya tiap-tiap hari saya cakap benda ni. Supaya kita mati dalam keadaan aku hanya ikut Allah, redha dengan Allah, halal yang aku tak redha. Besok kalau sampai di hari kiamat, agak-agak jawapan yang kita nak bagi pada Allah tu Allah terima. Sebab ada ustaz cakap, tuan, soalan macam mana ni? Kami nak pergi masjid tapi tak boleh masuk sebab tak cucuk. Macam mana tuan? Dia kata tak berdosa. Yang berdosa yang bagi arahan. Jadi yang bagi arahan ni, dia rasa dia betul. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, jawablah dia di hadapan Allah. Agak-agak Allah Ta'ala terima tak jawapan dia? Kita tak berdosa. Ya ke kita tak berdosa? Allahumma salli ala Muhammad. Sila buka dalam surah Al-A'raf. Pemimpin pun disoal, yang dipimpin pun disoal. Dalam surah Al-A'raf sebut yang mengikut tu pun masuk neraka. Yang pertama masuk neraka jadi mengeluarkan arahan. Kemudian yang mengikut masuk neraka lambat sikit. Bila dia masuk, dia tengok yang suruh duduk dalam neraka. Maka dia kata, Tuhan, inilah puak-puak yang kami ikut dulu dalam dunia. Sekarang ni Tuhan, turunkan azab 2 kali lipat pada mereka. Yang hak jadi ketua tadi kata, apa pula yang apa ikut kami pasal apa? Balik buka dalam surah Al-A'raf juzuk 8. Allah Ta'ala cerita benda ni. Jadi jangan kita cakap kita orang awam tak berdosa. Jangan cakap macam tu. Ada ayat Quran, Allah tetap soal, apa sebab kamu ikut? Subhanallah, Masya Allah. Jadi berhati-hati mengeluarkan hukum. Kita ada Al-Quran, rujuk Quran betul-betul. Jangan sampai terlepas kita cakap. Bila si orang pegang apa kita cakap, orang anggap tak berdosa. Besok dengan kita orang akan disoal oleh Allah. Dia kata kami ikut dia, dia kata tak berdosa. Baik, balik buka surah Al-A'raf. Ustaz Ahmad boleh cari surah Al-A'raf, kita baca sekarang. Baik, kemudian menurut keterangan daripada penyelidik Islam yang terkenal,
Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq, bahawa tahrif, apa makna tahrif? Yuharrifun. Kalau takfir, mengkafirkan orang, itu takfir. Okey, takfir itu apa? Mengkafirkan orang. Perbuatan mengkafirkan orang, nama dia apa? Takfir. Boleh ingat apa cik? Takfir. Mengkafirkan orang, nama dia apa? Takfir. Takfiri nama dia. Kalau merubah ayat Allah, nama dia apa? Nama dia tahrif. Merubah kalimah Allah, nama dia apa? Tahrif. Mengkafirkan orang, nama dia apa? Takfir. Okey. Merubah-rubah itu ada dengan merubah kalimah sehingga artinya pun berubah. Itu tahrif yang pertama, iaitu mengubah ayat-ayat Allah. Atau mereka tambah beberapa kalimah sehingga berubah maknanya daripada maksud yang asli. Baik, kalau tuan-tuan lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 38, pada ayat yang ke-38 Allah berfirman, surah Al-A'raf, qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia. Minal jinni wal insi finnar, yang telah masuk lebih dahulu daripada kamu. Maknanya ada orang yang masuk neraka ni awal, ada orang yang masuk neraka ni lambat. Jin masuk neraka, manusia masuk neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Hatta idza daraku fiha jami'a, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah orang yang masuk ke belakang kepada orang yang masuk awal, ya Tuhan kami, Rabbana haula'i adalluna, wahai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim azaban dhi'fam minan nar, datangkanlah siksaan api neraka berlipat kali ganda kepada mereka. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun, maka Allah berfirman, masing-masing dapat siksaan yang berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Ayat 38. Ayat 39 surah Al-A'raf, sambung dia lagi, wa qalat ulahum li ukhrahum, dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada orang yang kemudian masuk, fama kana lakum alaina min fadlin, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Fadzuqul azab, maka rasakanlah azab itu, bima kuntum taksibun, dengan sebab perbuatan yang telah kamu buat. Orang yang masuk awal tadi siapa? Yang hak kita ikut lah. Orang yang masuk lambat tu siapa? Hak mengikut. Hak mengikut tu kata, Tuhan oi, puak-puak ni lah yang sesatkan kami, turunkan azab 2 kali pada mereka. Allah kata masing-masing ada azab. Yang hak masuk awal tadi kata apa? Apa pula kamu nak minta kami lebih pula? Apa kelebihan kamu nak minta kami teruk? Kami berlepas diri daripada kamu, kami tak campur lah. Rasalah azab masing-masing. Orang yang kita duk defend habis-habis dalam dunia ni, tak ada siapa akan defend kita di hari kiamat. Jadi ingat tuan-tuan, jangan duk defend lebih kurang. Mereka takkan bantu kita. Tanggung sendiri apa kita buat.
innal ladzina kazzabu, sesungguhnya orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka itu tidak diterima amalannya, takkan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Orang yang sombong, yang tak nak ikut Allah, amalan ditolak, takkan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Bila boleh masuk? Bila unta boleh masuk? Tak tahu. Benang nak masuk lubang jarum pun susah, jenuh main elio, baru boleh masuk lubang, tambah unta. Okey, baik. Jadi balik kepada tafsiran An-Nisa ayat 30, ayat 46 tadi. Pertama, apa dia tahrif? Mereka merubah ayat. Yang kedua, mereka tambah kalimah sehingga berubah maknanya daripada asli, atau mereka kurangi jumlah kata yang tidak mereka senangi, mereka potong ayat. Satu, mereka ubah keseluruhan dia. Yang kedua, mereka tambah. Yang ketiga, mereka potong atau mereka kurangi jumlah kata yang tidak mereka senangi. Syekh Rahmatullah mengemukakan satu contoh di antara beberapa contoh, iaitu apa yang tertulis dalam kitab Kejadian tentang raja-raja yang memerintah di negeri Adom sebelum adanya raja-raja dari Bani Israel. Kata Syekh Rahmatullah, ini tidak mungkin daripada perkataan Nabi Musa, kerana Bani Israel tidak mempunyai raja-raja di negeri itu, melainkan 350 tahun sesudah Nabi Musa. Dalam kitab perjanjian mereka, ya, 36, 31 sampai 43. Ni nak kena jadi zakinat lah, chapter sana, chapter sini. Saya tak ingat yang tu lah, tapi pengarang kitab ni dia tulis. Lihat Kejadian 36, 31 sampai 43. Bagaimana cerita tentang raja-raja di Adom dalam kitab mereka. Padahal Nabi Musa ni hidup 300. Raja-raja tadi hidup selepas 350 tahun Nabi Musa. Bila masa Nabi Musa cerita pasal raja tadi, tapi dalam kitab mereka ada sebut raja-raja tu, nama-nama sekian. Masa bila Nabi Musa sebut? Jawapannya ialah kepala-kepala agama mereka yang mengetahui kitab-kitab tu tokok dan tambah dalam kitab Taurat. Baik, Adam Clark, salah seorang penafsir Taurat, mengatakan, sangat berat persangkaan saya bahawa ayat ini dari 32 sampai 39 dahulunya dituliskan orang di pinggir naskah asli Taurat. Lalu orang yang menyalin di belakang menyangka bahawa dia termasuk di dalam kitab Taurat. Maka dimasukkanlah, walaupun di tepi kitab Taurat, dimasukkan sebagai ajaran kitab Taurat. Kita ni kan mengaji. Kalau kita mengaji kitab-kitab lama yang besar di tengah dia kitab penuh, di tepi tu pun ada kitab lagi. Jadi hak tepi tu bukan kitab yang besar, dia tambahan huraian dia, tapi orang ni tokok masukkan jadi kitab. Ini punca dia. Lihat lagi kitab Ulangan 3:14. Maka Jair bin Menes telah mengambil segenap jajahan Argob sampai perhinggaan negeri orang Gesuri dan Makati. Maka Bazan itu dinamainya Hekjer menurut namanya sendiri sampai kepada hari ini. Yang menulis kitab tu nama dia dalam kitab. Ini tafsiran dalam kitab Taurat yang telah diubah jadi kitab perjanjian. Dia bukan Taurat lagi lah, dia jadi kitab perjanjian. Perjanjian itu perjanjian baru, perjanjian lama. Baik. Hon menulis dalam kitab tafsirnya. Hon ni bukan tafsir Quran lah, yang tuan-tuan baca pula. Itu dia apa tak? Dia pelawak Hon. Dia penafsir kitab Yahudi ni, Taurat ni. Kitab perjanjian ni. Jangan tuan-tuan kata pula dia ni Zahabi ke?
Dia ni apa nama, Ibnu Katsir kah? Bukan. Dia tulis kitab tafsir dia tu. Setelah menyalin ayat ini dan ayat tadi, berkata, kedua patah ayat ini tidak mungkin daripada perkataan Musa, kerana ayat pertama menunjukkan pengarang kitab ini adanya ia setelah berdiri kekuasaan Bani Israel, dan ayat dalam kitab Ulangan menunjukkan bahawa pengarangnya sudah berdirinya orang Yahudi di Palestin. Dan Hon menegaskan lagi bahawa kedua-dua ayat ini, ayat Ulangan itu tersangat besar dalam kitab itu. Dia kata dia mengkaji, tak kena, dua-dua ayat ini telah diubah, ditokok oleh orang yang menulisnya. Ahli-ahli penafsir itu pun yang bukan orang Islam, mereka orang Yahudi, mereka kaji kitab mereka. Tetapi pemuka-pemuka Kristian itu sendiri telah menjelaskan tanpa segan silu, tanpa tutup-tutup, tanpa aleng-aleng lagi, mengatakan bahawa Ezra, penulis kitab Taurat yang bernama Uzair, menurut bacaan orang Arab, telah banyak menambah-nambah dalam kitab Taurat yang dia salin. Nama dia apa? Nama dia Ezra. Orang Arab panggil dia Uzair. Dia ubah kitab Taurat. Dan penafsir itu pula menyatakan bahawa terdapat juga beberapa tambahan yang tidak diketahui siapa yang menambahnya. Tetapi mereka yakin bahawa apa yang ditulis itu bukan yang ditulis oleh Nabi Musa, pengarang-pengarang ataupun penafsir-penafsir tadi. Dia kata yang ni bukan Nabi Musa punya orang ni, bukan kata-kata Nabi Musa, ini kata-kata kepala-kepala agama mereka. Apatah lagi dalam kitab Taurat terdapat banyak kalimah-kalimah bahasa Babel yang menjadi petunjuk bahawa dia ditulis sesudah beribu-ribu Yahudi ditawan dan dibawa ke Babylon oleh Nabukadnezar, dan mereka telah hidup di Babylon sampai 100 tahun. Selepas itu kembali ke Palestin sesudah dipulangkan oleh Cyrus Raja Parsi. Dan banyak lagi bukti lain yang menunjukkan bahawa kata-kata dalam kitab perjanjian itu bukanlah yang asli, sehingga dapatlah kita faham jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya bagaimana harusnya sikap orang Muslim ketika membaca dan mendengar kitab-kitab orang Yahudi, maka kata Nabi, jangan langsung dibenarkan dan jangan langsung pula didustakan. Sekadar dengar boleh, percaya jangan, tolak semua jangan, duk diam sudah. Kamu ada Quran sekarang, kamu pegang Quran. Tu hak Nabi jawab. Sebab kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Sebab tu Al-Quran datang membetulkan. Al-Quran datang tu sahih dah, tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa yang boleh cilok, tak ada siapa boleh potong walaupun satu huruf. Tak ada siapa boleh buang ayat Quran walaupun satu huruf. Allah jaga. Nah, sebab selepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi dah. Kalau Al-Quran pun boleh diubah-ubah, macam mana? Kita perlukan Nabi baru. Kalau Al-Quran dah boleh diubah, kita perlukan Nabi baru dah. Kena Nabi baru. Tapi Nabi dah tak ada. Sebab tu Al-Quran tak diubah dah. Hukum-hukum Nabi tak diubah dah. Tapi sedih hari ini hukum-hukum tu banyak diubah dah. Orang Islam yang sendiri yang bersetuju untuk mengubah hukum, setuju untuk diubah hukum. Sedih kita rasa. Ya. Jadi Allah agak-agak Allah biar ke, Allah tengok saja ke, Allah murka ke, apa kita duk pandai-pandai buat ni. Sendiri-sendiri jawab. Sendiri fikir, tengok. Di atas sana gelap, di bawah sini hujan. Di atas darat pula tenggelam. Allah bagi satu kehidupan kita ni sempit. Hidup kita sekarang ni sempit. Duit tak ada, harga duit makin rendah, harga barang makin mahal, harga duit makin rendah, barang makin mahal. Hak sana perang, hak sini perang. Nak pergi ke mana pun jadi susah. Itu baru Allah uji sikit. Bayangkan berapa lama lagi kita nak buat macam ni, kita ni duk tempah balak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebab mereka mengambil pedoman dari kitab yang telah banyak berubah, tambahan dan mungkin juga pengurangan ayat, kerana disalin atas salin yang lain dengan sengaja atau tak sengaja, atau kerana kelalaian, nescaya susahlah kita nak mencari yang benar atau untuk mencari titik pertemuan dengan pihak mereka. Kita pun tak tahu dah kitab ni, kitab perjanjian mereka saja ada berapa jenis. Hak gereja ni nama lain, yang ulama mereka ni nama lain pula, yang ni kitab lain pula, yang ni kitab lain pula. Agama satu tapi kitab banyak. Mana satu yang betul yang apa ni? Sebab tu tak boleh nak cari titik pertemuan dengan mereka. Tetapi Al-Quran duk di Afrika pun bunyi serupa, duk di Amerika bunyi sama, duk di Eropah baca macam tu, duk di Australia pun orang baca Quran macam tu lah, Fatihah sama. Mai ke Malaysia sama, pi ke China sama, cuma telo tu lain sikit. Cina, orang Cina telo dia baca Quran lain sikit, orang India baca Quran telo lain sikit, Mak Saleh telo dia lain sikit, orang Melayu telo dia lain, tapi ayatnya tetap sama, tak ada berubah. Berbeza dengan agama yang kita sebut tadi, pi tempat lain lain pula cara dia. Tang mana cara berbeza? Tengok tang patung tu pun lain lah. Mai tempat ni patung dia gelap pula, pasal orang dia gelap. Mai ke orang putih rambut perang pula, patung dia perang pula. Mai ke negara India lain pula. Macam mana? Sebab mereka membuat agama mereka itu mengikut kepada orang di tempat tu. Dia berbeza dengan Al-Quran sama. Tuan-tuan baca Quran sama. Sebab tu bila kita buat sembahyang, buat haji, ibadat semua sama. Dan kita tak perlu Nabi baru lah, tak ada siapa lah. Cuma kita takut sekarang ni, bila pelaksanaan tu banyak dah berubah, ditokok. Nak menikah kena ada itu, okey. Nak masuk sekolah kena ada ini, nak masuk masjid kena ada ini, nak semayang kena ada ini. Ni tokok tambah ni. Lama-lama orang tak semayang, lama-lama orang tak semayang sebab jadi susah. Nak semayang tu susah, nak buat ibadat tu susah, nak pergi haji susah, nak pergi umrah susah. Maka banyaklah orang pergi stadium sebab senang. Antara letak dahi, cuba tuan-tuan jawab soalan saya ni. Antara letak dahi di lantai dengan memasukkan benda dalam mulut, mana lebih bahaya? Kalau ikut logik, ulang balik. Di antara meletakkan dahi di atas lantai dengan memasukkan benda dalam mulut, mana yang lebih berisiko? Okey, sekarang kita nak pergi masjid, kena bawa sejadah sendiri kan? Kita nak letak di dahi. Tapi pak siapa bawa pergi kedai kopi, tak bawa sudu sendiri? Pak siapa tak bawa garpu sendiri, bawa cawan sendiri? Sedangkan sudu tu, setengah sudu masuk dalam mulut. Siapa yang pakai sebelum kita? Pesakit COVID bah. Saya fikir, saya ni mengaji tak tinggi, tak ada PhD, tapi saya ni style fikir style orang kampung. Gelas kita minum tu masuk mulut, sebelum kita pakai gelas tu siapa punya? Dah basuh dah ustaz. Yakin dia basuh? Mai celuk kedai kopi tepi jalan tu, gerai-gerai tepi jalan tu mana ada pipe, semua timba. Bawa timba, ambil pipe dah tepi jalan, boh itu, celup-celup boh kita pula. Straw, berapa ramai straw dah pakai, dia guna balik, recycle balik, dia bukan buang.
gelas kita tak nak basuh tu, kicap hak dia tak atas meja, tak nak basuh. Kerusi hak dia pakai tu, kerusi hak dia duduk, kerusi plastik tu, lengan tu tak atas meja, tak nak lap lah, bawa lah sendiri. Meja usung, kerusi usung dalam rumah, nak mana mak? Kedai makan. Pasal apa hang nampak tak masjid saja? Subhanallah, tak ada sejadah, tak boleh masuk masjid. Ingat Allah tak murka ke? Masjid tu rumah Allah, hang tak bagi orang masuk. Orang nak main sujud kat aku, hang tak bagi. Saya menjalankan arahan ustaz, saya ikut arahan saja. Letak jawatan. Kalau kita sebagai rela letak jawatan, saya tak nak, saya takut besok Allah soal saya. Tak jawatan. Kalau itu yang menghalang kita, yang menghalang orang nak letakkan dahi sujud pada Allah, nak jawab apa tuan-tuan depan Tuhan? Nak jawab apa? Sebab kita boleh compare dengan hak lain. Kalau engkau kena bawa sejadah, engkau juga kena bawa kursi meja pergi kedai makan, garpu sendiri, gelas sendiri, tisu sendiri. Tuan-tuan pernah makan tak bihun sup? Kedai bihun sup satu siap, tak siap lagi, siap lah. Dia pun hantar bihun sup sepinggan. Atas meja dia tu dah siap-siap ada apa? Ada sambal dia. Sambal tu di situ lama tak? Ada sudu dalam sambal tu. Kita pun ambil tak? Tak. Habis kita makan sepinggan, orang lain pula makan. Dia ambil sama tak sudu tu? Dia sanitas tak sudu tu? Tu orang tak sanitas. Sepatutnya dengan kicap tu sanitas sekali. Penin orang makan. Tapi itulah yang dia buat. Orang ni cedok, orang ni cedok. Sebab ada setengah kedai sambal tu diletak siap-siap dalam balang, dia main tutup gitu ya. Nak buka balik. Jadi janganlah kita buat dengan Tuhan, dengan hukum Tuhan jadi susah. Dengan benda-benda lain kita buat halai balai, kata orang Kedah, main mudah. Nanti orang tengok agama ni jadi susah, jadi payah. Lama-lama orang tak suka pada agama. Orang lebih suka makan bihun sup. Jadi akak-akak lepas ni bawa semua pada rumah. Kuali bawa sendiri, suruh dia masuk dalam koli kita, bagi susah lagi. Boleh faham maksud saya ni? Boleh lah. Baik. Kemudian maka berkumpullah dua hal yang meruncingkan pertentangan. Pertama, sudah sukar mencari pegangan mereka yang asli, kerana kedua mereka sendiri sudah terlebih dahulu mengambil sikap untuk menentang. Sebab tu kita tak tahu mana satu. Kita tak tahu mana satu Yahudi hak elok, mana satu. Jadi kita berhati-hatilah dengan semua. Jangan ambil mereka sebagai kawan kita. Sebab hari ni ada orang yang letak orang Yahudi ni lebih pada kawan orang Islam. Konon-kononnya mereka pun percaya pada Nabi Musa, mereka pun beriman pada Taurat. Tanya balik, Taurat mana yang mereka percaya? Dan daripada situ timbul sikap mereka yang dijelaskan oleh ayat seterusnya pada ayat 46. Allah Ta'ala sebut, wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'. Kemudian kata dia, mereka mendengar dan mereka katakan, kami mendengar dan kami menderhakai. Wa yaqulu sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami lawan. Ini Yahudi.
Dengar ayat Quran, kami dengar, kami bantah. Kan tak dengar. Tuan-tuan cuba tanya pada orang yang bantah Allah, bantah Nabi, tahu tak hukum? Tahu, tapi asa derhaka. Cuba tanya pada orang laki-laki yang nak jadi perempuan, tahu tak salah berperwatakan perempuan? Tahu. Habis tu tanya pada lelaki yang pakai baju sutera, baju batik tu. Tuan Haji sutera je. Murah, 3,000 je. Sutera laki-laki haram pakai, tahu. Cuba tanya pada laki-laki yang pakai gelang, yang pakai rantai. Haram laki-laki pakai rantai, pakai gelang, tahu tak? Tapi kenapa buat? Jawapannya, wa yaqulu sami'na wa asaina, dan kami bantah. Sepatutnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi terbalik, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bantah, kami tak nak ikut. Itu dia. Bukannya tak tahu. Tak ada siapa bodoh zaman sekarang. Tak ada siapa yang bodoh. Tahu haram, tapi nak buat juga. Baik. Kemudian, sebagaimana pepatah orang kita, mereka dengar telinga kanan, mereka keluar telinga kiri. Tahu dah rasuah ni haram, tahu. Itu yang kau bedai buat apa? Bagi alasan. Setiap perbuatan yang kita buat ada alasan. Ada alasan yang kita bagi. Setiap perbuatan yang kita buat ada alasan yang kita bagi. Ada. Okey. Kita tanya pada makcik. Makcik dulu bertudung, sekarang dah buka tudung, kenapa? Makcik nak menjadi diri makcik sendiri. Makcik tak nak hipokrit. Jadi itu yang makcik buka tudung. Makcik nak jadi diri makcik sendiri. Makcik tak nak tipu. Apa maknanya kita bertudung tapi kalau kita jahat kan? Itu alasan makcik lah. Ya, alasan makcik yang tu. Okey, bawa alasan tu jumpa Tuhan. Bawa alasan tu jumpa Tuhan. Agak-agak Tuhan terima. Setiap perbuatan yang kita buat ada alasan kenapa kita buat. Okey, simpan alasan tu. Bila Allah tanya, jawab. Kenapa tak sembahyang, Din? Selagi saya tak khusyuk, buat apa saya sembahyang? Sebab tu saya tak sembahyang. Okey, simpan alasan tu depan Tuhan. Engkau hujah depan Tuhan. Kayaknya susah. Kenapa engkau bergaduh dengan jiran sebelah? Habis tu kucing dia berak rumah saya. Saya marah lah. Dia marah saya balik. Tu yang kami 10 tahun tak bercakap. Kucing tu mana? Dah mati lah kau dek kereta. Tapi sampai sekarang tak bercakap. Bukan saya salah, kucing dia lah. Besok jawab depan Tuhan. Kenapa kau bergaduh dengan jiran kau? Kucing dia berak dekat rumah saya. Tak boleh basuh? Boleh. Sudah basuh hilang lah. Bising. Sudah basuh, sudah hilang lah. Sudah lah ayah, pergi tidur lah. Ni cerita apa? Apa Haji? Seniman bujang lapuk. Bergaduh kan, pagi-pagi buta bergaduh nak basuh berak anak. Encik, ini perempuan ada batu busa atas kepala encik. Bergaduh. Apa pasal gaduh? Ini budak berak, saya suruh basuh, dia tak nak basuh, terapa saya basuh. Sekali itu budak tendang saja punya taik, kena saya muka. Itu saya marah. Taik punya pasal kaya, you pergi basuh sudahlah. Itu kata Firamli. Tapi taik kucing punya pasal sampai mati bergaduh. Agak Allah terima agak alasan.
Kalaulah alasan ni kucing menjadikan aku putus silaturahim, aku serahlah kucing daripada pusat jagaan kucing, aku tak nak bela kucing. Yang penting silaturahim aku terpelihara. Sepatutnya begitu. Kucing berak punya pasal tak apalah. Kucing bukannya tahu tandas tak mana, toilet tak mana, dia belasah sajalah. Tak apalah, benda kecil dia anyway. Kan bagus. Jadi tuan-tuan bagi alasan. Apa agak-agak alasan yang kita nak jawab? Jawab. Kenapa tak nak salam dengan orang? Jawab. Nabi suruh salam, kenapa kau tak salam? Nabi suruh ziarah orang sakit, kenapa kau tak ziarah? Nabi suruh mandi mayat, kenapa kau tak mandi? Jenuh nak jawab. Okey. Betapa benarnya apa yang dikatakan Muhammad, namun mereka akan tetap menentang dan menderhakainya. Mereka tetap menentang Nabi mereka sendiri. Kita kalau pandang buruk pada Nabi, macam mana nak masuk syurga? Sekarang orang pandang buruk pada Nabi Muhammad. Okey. Dia kata mak Nabi, ayah Nabi masuk neraka. Siang kat Nabi. Cuba saya kata opah cik, mak opah cik masuk neraka, opah cik sedih tak? Sedih. Ni boleh kata mak Nabi, pak Nabi tu neraka. Lah, macam lah cakap tu confirm syurga dah. Mak Nabi, bapak Nabi tu ahlul fitrah. Masa bila mereka tu kafir, mereka tu fitrah. Tapi hari ni ada ustaz kata mak Nabi, pak Nabi tu duduklah neraka. Hang dah menyakitkan hati Nabi. Walaupun Nabi tu dah wafat, tapi perbuatan kita ni menyakitkan hati Nabi, tak boleh. Kalau saya kata mak tuan-tuan masuk neraka pun tuan-tuan marah. Tuan-tuan kata kat mak saya masuk neraka, saya pun marah. Tiba-tiba kita kata mak pak Nabi duduklah neraka. Apa Nabi tak marah? Nabi tak sedih? Walaupun dia dah wafat, tapi Nabi tu Nabi. Tak boleh kita hina dia. Apatah lagi perkataan tu salah. Mak bapak Nabi bukannya orang kafir, dia ahlul fitrah. Subhanallah, beraninya ustaz-ustaz zaman sekarang ni. Beranilah. Ilmu hanya dapat PhD dah rasa tinggi dah. Allahu Akbar. Kemudian diterangkan pula sikap mereka yang kedua. Dan dengarlah padahal engkau tidak didengari. Wasma' ghaira musma'. Dengar tapi mereka tak mau dengar. Kita kata dah, Allah tu tak bertempat. Allah mencipta tempat, tapi dia tak bertempat. Allah mencipta kedudukan, tapi dia tak duduk kedudukan. Dia bukannya ada bertempat. Boleh faham? Mana dia Kak Som tak datang? Tak datang Kak Som. Maka bila Kak Som tak datang, apa cik saja. Allah tu tak bertempat, apa cik. Dia bukannya ada di situ, di situ, di situ, di situ. Okey, ada tak Nabi yang bercakap dengan Tuhan? Ada Nabi yang bercakap dengan Tuhan? Nabi apa? Nabi Musa. Allah panggil dia. Nabi Musa naik satu gunung. Naik satu gunung. Gunung apa? Bukit Tursina. Nak bercakap dengan Tuhan ni. Adakah Allah duduk kat Bukit Tursina? Allah duduk kat Bukit Tursina kan? Tak. Allah duduk di mana? Dia tak bertempat. Dia tak memerlukan tempat untuk duduk. Saya ni perlukan tempat untuk nampak saya gah, nampak saya hebat. Saya kena ada tempat. Maka tempat saya atas pentas.
Ada kerusi boleh pusing-pusing, ada bunga, ada kotak tisu, ada air mineral, ada gelas, ada mikrofon. Belakang pula ada background. Nampak hebat tak? Oh, hebat. Cuba tak ada benda tu, tak hebat. Jadi benda ni yang menghebatkan saya. Kalau tak ada benda ni, saya duduk cokoh atas lantai ni, apa ada? Wire tak ada, mikrofon tak ada, gambar tak ada, kamera tak ada, speaker apa pun tak ada, duduk seorang-seorang. Agak-agak hebat tak? Tak hebat. Manusia dia memerlukan satu benda untuk nampak hebat. Tuhan tak perlukan benda tu. Tuhan dia nampak hebat bila dia duduk atas singgasana besar, baru nampak hebat. Tuhan tak perlu. Sebab tu Tuhan tak perlukan arash untuk Tuhan duduk. Nampak hebatnya Allah tu sebab arash dia hebat. Tak, Allah tak ada benda tu pun Allah hebat. Sebab tu Allah tak duduk di arash. Maka jangan kita kata Nabi Muhammad itu Isra' dan Mi'raj sebab nak jumpa Allah di arash. Salah. Nabi Musa bercakap dengan Allah atas Bukit Tursina. Bukit Tursina tu tempat dia bercakap, bukan dengan Allah duduk di situ. Nabi Muhammad naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu tempat Nabi nak bercakap, bukannya Allah ada kat Sidratul Muntaha. Kalau nak bercakap di sini boleh cakap dengan Tuhan, tak payah naik di atas, sebab Allah tu ada di mana saja. Dia bukannya bertempat. Boleh faham maksud saya? Tempat dia bercakap tu, Sidratul Muntaha tu tempat untuk Nabi bercakap. Macam Nabi Musa duduk di Bukit Tursina bercakap dengan Tuhan. Habis tu pak siapa yang dia naik ke langit? Pak siapa Nabi Muhammad naik ke langit? Allah katakan linuriyahu min ayatina. Kerana langit tu bagi orang satu benda yang besar, mulia. Bolehlah Allah bawa Nabi Muhammad Mi'raj ke laut, terjun dalam laut? Mana Nabi ngadap Mi'raj ke laut? Laut tak hebat macam langit lagi. Boleh tak naik atas bukit? Tak hebat lagi. Dia melangit. Bila sebut di atas tu, makna kemuliaan tertinggi, naik di atas. Sebab bila sebut naik ke atas, automatik kita rasa benda tu hebat. Oi, nama dia naik. Nampak? Nama dia naik. Naik apa? Calon tanding pilihan raya, nama dia naik. Kalau nama dia tenggelam, dia tenggelam, out. Nampak tak bahasa kita? Nama hang naik. Cuba tengok, kalau nombor 1 atas sekali, siapa yang atas sekali, top rank, high rank, nombor 1 atas sekali, atas. Jarang hak bagus sekali duduk bawah. Hak dalam kelas kita ni, waktu kita jadi cikgu sekolah, pelajar hak bengap sekali nombor apa? Kali-kali 4 sampai sekarang tak ingat. Tak ingat lah. Periksalah sekali. Kita cikgu lah, hang ni dah jenam 4 kali 4 tak ingat. Buat macam mana otak dia slow, tapi main bola laju. Allah bagi adil. Cuba tengok anak murid kita dulu, bab pelajaran ni lemah, tapi kau kereklem. Lompat tinggi dia, lompat bergalah dia, lompat jauh segala, lompat pagar sekolah pun dia. Allah Ta'ala bagi tang situ. Cuma manusia ni dia suka meletakkan nombor, nak tunjuk pandai. 8A pandai, 8F bodoh. Pandai dan bodoh bukan letak pada 8A, pada tindakan, perbuatan. Manusia kita ni meletakkan kecemerlangan pada sijil. Itu penyakit. Maka manusia pun mengejarlah sijil. Semua orang sekarang mengejar kertas. Kertas yang diberikan harga.
Maka siang malam berlumba kertas. Padahal kertas tu A4 je. Dicatat, diletak, ditulis, berharga kertas tu. Macam duit. Duit ni lah sepah kertas. Tapi bila dah jadi duit, kutip, terbelah duit tu, gam balik. Padahal tak ada nilai kertas. Yang nilai ialah kebijaksanaan. Boleh tak kebijaksanaan tu kita bagi nilai dengan kertas? Mana boleh. Boleh tak kita bagi nilai harga dengan kertas? Tak boleh. Tapi manusia dah merendahkan. Maka kita nak tak duit kertas sekarang? Nak tak? Nak. Siapa yang keluarkan duit kertas? Ada satu orang saja yang boleh keluarkan duit kertas dalam satu dunia. Sebab tu duit kertas kita sama. Pergi Singapura pun macam tu bentuk dia. Ada gambar presiden dia, ada gambar bunga, ada gambar kereta api, kemudian ada plastik pula tengah-tengah. Sama tak seluruh dunia? Sama. Engkau orang nak tak duit kertas kau orang nak? Nak. Okey, kalau nak bagi kami emas. Kami nak emas, engkau ambil kertas. Maka kita pun bagilah emas bertantan sebab nak kertas. Cerdik tak cerdik? Benda yang sangat berharga nama dia emas dibayar pada kita dengan kertas yang dicetak di kilang. Padahal duit tu kita sendiri boleh cetak kat Shah Alam. Tapi paksa kita ikut sistem mereka, maka mereka menguasai nilai kertas. Maka negara ni nilai kertas dia mahal. Negara ni rendah sangat nilai kertas dia. Padahal kertas tu keluar daripada kilang yang sama. Tapi mereka ambil emas. Emas nilai dia sama. Tapi dia bagi kertas pada kita, nilainya tidak sama. Kenapa kita jadi macam tu? Rendahnya martabat kita. Sebab kita tak ikut style Nabi, sistem Nabi dalam perniagaan, dalam ekonomi. Kita lebih selesa ambil Yahudi punya style. Quran dah bagi tahu dah perangai mereka, tapi kita tak ikut Quran. Kita buat musabaqah. Baik, artinya pihak Nabi Muhammad dan pengikutnya sahaja mereka minta mendengar apa pendirian mereka dan apa yang mereka mahu, tetapi mereka tidak mahu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Artinya mau sendiri sahaja yang benar. Kemudian dikatakan Tuhan lagi sikap orang Yahudi yang ketiga, ra'ina. Mereka berkata ra'ina. Okey, ini satu perkataan mereka. Wa ra'ina layyan bi alsinatihim. Mereka berkata ra'ina, iaitu pilih satu kalimah yang jika didengar sepintas lalu seakan-akan maksudnya baik, tetapi jika diperhatikan dengan saksama ternyata perkataannya diartikan buruk. Perkataan ra'ina sekali imbas bunyinya macam peliharalah kami, yakni diambil daripada satu maksud dalam bahasa Arab. Perkataan ra'i fi'il amar yang asal kata masdarnya ra'iyah, rakyat, dan dalam bahasa Arab juga bisa saja dia berasal dari perkataan ra'unah, iaitu seorang yang kacau fikiran, dipindahkan menjadi isim fi'il, berarti seorang yang kacau fikiran. Maka Nabi Muhammad mereka tuduh orang yang kacau pemikiran mereka. Subhanallah. Tengok orang Yahudi punya style. Dulu dia bagi salam dekat Nabi, Assalamualaikum. Bunyi macam salam tak? Assalamualaikum. Padahal celakalah atas kamu. Sam tu maknanya celaka. Siti Aisyah bila dengar tu, Waalaikumsalam,
Woi, marah. Kamu boleh celaka. Nabi kita jangan jawab macam tu. Jawab waalaikum sudah. Bunyi macam bagi salam. Assalamualaikum. Yahudi bagi salam. Rupa-rupanya dia maki kita. Sebab tu tuan-tuan, dengar betul-betul orang bagi salam. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benda apa kau? As-salah tu, la tu gimana? Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Kom. Hantu. Orang Yahudi dia bagi salam Assalamualaikum. Maka kita jawab waalaikum. Dah. Celakalah pada kamu balik. Waalaikum. Atas kamu balik. Itu jawab Nabi. Sekarang ra'ina. Ra'ina ni mai jumpa dekat Nabi, dia kata ra'ina. Bunyi tu macam bagus. Tengoklah kami, pandanglah kami. Padahal ra'ina yang mereka masukkan itu ialah gila. Depa datang jumpa Nabi, ra'ina. Maknanya Nabi ni orang kacau pemikiran. Sebab tu dalam ayat lain Allah kata jangan sebut ra'ina, sebut unzurna. Tengok kami, perhati pada kami. Jadi dalam bahasa mereka tu, mereka panggil kita buruk. Apa makna ra'ina? Ra'ina ni bagus. Daripada ra'ina ni lah rakyat. Apa makna ra'ina? Ra'a, tengok. Ra'ina, tengoklah kami. Rakyat, orang yang kena tengok, nama dia apa? Rakyat. Rakyat tu bahasa Arab. Rakyat, orang yang perlu ditengok, dijaga, tu nama dia rakyat. Tapi orang sekarang sebut rakyat. Rakyat. Saya dengar satu berita sebut Perdana Menteri berkata rakyat hendaklah sama-sama menolong kerajaan untuk memastikan negara Malaysia, rakyat Malaysia perlu tahan rakyat. Rakyat bunyi dalam ni, rakyat. Hak tukang baca berita tu pun, seorang laki-laki Encik Ishak bin Muhammad. Ishak tu semayang, Ishak. Bodoh kata tu. Nama dia Ishak, bukannya Ishak. Saya dengar radio, seorang laki-laki terbunuh dalam satu kejadian di Lenggong, Perak. Astaghfirullahalazim. Lenggong tu lenggang kangkong. Lenggong. Ada yang saya dengar malam tu radio. Kita melayan seorang pemanggil yang memintakan lagu dari Normadiyah dan Aziz Jaafar, daripada Encik Osman dari Pendang, Kedah. Astaghfirullahalazim. Pening kita dengarnya. Pening orang macam ni. Jadi hak dengar jadi juruhebah radio, yang tukang baca berita, pergilah banyak bercakap. Baru kita tahu Cenang atau Cenang, Pantai Cenang atau Pantai Cenang, Pendang atau Pendang, Selangor atau Selangor, Lenggong ataupun Lenggong. Aduh, kita dengar pun nak tergelak. Maknanya awak kurang bergaul dengan orang. Anak-anak muda sekarang ni dia bergaul dengan TikTok, bergaul dengan dia tak reti. Awak dari mana? Dari Lenggong. Oh, Lenggong. Lenggong dekat mana? Dekat negeri Perak. Oh, negeri Perak. Baru saya tahu ada di Malaysia negeri Perak. Ingat Perak. Pandai pula dia sebut. Kenapa tak sebut Perak je? Baik, dia kena bahasa ni. Cara sebutan tu rakyat, bukan rakyat.
Jadi mereka ni bunyi macam ra'ina, padahal mereka sebut ra'ina, ra'ina, ra'ina. Maksudnya mereka perli Rasulullah. Rasulullah ni kata mereka orang yang kurang pikiran. Dalam bahasa lain dia sebut sebagai bodoh. Ayat ni turun bagi tahu kat Nabi, puak-puak Yahudi ni berhati-hati ni. Mereka kalau jumpa Nabi bunyi macam ra'ina, tapi sebenarnya yang mereka nak sebut ialah ra'unah. Maksudnya orang yang gila, yang bodoh, yang bercelaru pemikiran. Dia panggil untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tandakan di situ. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik.